Tuan-tuan sekalian, surga ini Allah Ta'ala buat bertingkat-tingkat. Surga ni dalam hadis sebut ada kurang lebih ada 100 lapis. Tapi yang disebutkan namanya dalam Quran tidak banyak. Tidak banyak. Surga yang paling bawah sekali kata para ulama namanya Jannatul Khuldi. Surga Khuldi. Dia surga yang paling bawah sekali. Dan ada beberapa ayat dalam Quran yang menerangkan tentang surga ini. Antaranya dalam surah Furqan ayat yang ke-15. Menceritakan tentang Jannatul Khuldi. Yang mana kata Allah Ta'ala, Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Katakanlah, apakah azab lebih baik atau surga khuldi itu yang lebih baik kepada orang bertakwa? Allah Ta'ala bertanya. Cuma tuan-tuan, bila sebut surga khuldi paling bawah, tuan-tuan jangan bayangkan surga paling bawah ni macam hotel 3 bintang, bukan. Surga ni walaupun dia paling bawah, dia punya nikmat tetap luar biasa. Walaupun paling bawah. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berjanji, A'dattu li'ibadiyah salihin. Aku berjanji akan kurniakan kepada hamba-Ku yang soleh, ma la aina ra'at. Nikmat yang mata tak pernah tengok. Wala uzuna sami'at. Telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Hatinya tak pernah terdetik pun nikmat tersebut. Hadis Bukhari Muslim. Apa nikmat itu? Surga. Surga ni walau paling rendah, dia punya nikmat tak pernah terdetik. Maksudnya, dalam surga ada sungai. Tuan-tuan janganlah bayangkan sungai dalam surga tu macam sungai Gombak ke sungai Kelang ke, tidak. Sungai dia mesti tak sama. Dalam surga ada bidadari. Jangan bayangkanlah bidadari ini cantik macam selebriti sekian-sekian, pelakon perempuan sekian-sekian, pembaca berita TV sekian-sekian. Tak ada. Dia mesti tak boleh terdetik dalam hati. Hatta dalam surga ada buah-buahan. Janganlah dibayangkan buah-buahan tu sama macam buah-buahan di Malaysia. Dia mesti takkan sama. Itu surga paling bawah tu. Macam mana surga paling atas? Oh, tak boleh gambarkan. Atas sikit daripada Jannatul Khuldi, namanya syurga Maqamul Amin. Yang ini ada dirakamkan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-51. Atas dari Maqamul Amin, surga Darul Muqamah. Apa surga Darul Muqamah ini? Ini ada disebutkan Allah dalam surah Fatir ayat 34 sampai 35. Atas sikit daripada itu surga Darussalam. Yang ini Allah Ta'ala jelaskan dalam banyak ayat Quran. Antaranya surah Yunus ayat yang ke-25. Atas daripada Darussalam Jannatul Ma'wa. Yang ini juga banyak sekali ayat-ayatnya di dalam Quran menerangkan tentang surga ini. Antaranya dalam surah As-Sajdah ayat yang 19. Surah An-Nazi'an ayat ke-41 dan beberapa ayat yang lain. Kemudian atas daripada Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Surga Na'im ada diterangkan dalam beberapa ayat Quran. Antaranya surah Luqman ayat yang ke-8, surah Al-Hajj ayat yang ke-56. Atas daripada Jannatul Na'im namanya surga Adnin, Jannatul Adnin. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Quran. Surah Taha ayat 76, surah Sad ayat 50 dan beberapa ayat yang lain. Atas daripada Jannatul Adnin. Adnin ni kalau dalam eskatologi Kristian, mereka juga percaya tentang Jannatul Adnin. Orang Kristian dia memanggil Jannatul Adnin ni Eden. Eden tu pahaman mereka adalah Jannatul Adnin. Atas daripada Jannatul Adnin, kemuncak segala syurga, iaitu syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni banyak ayat dalam Quran disebutkan syurga Firdaus. Surah Al-Kahfi ayat 107, surah Mu'minun ayat 9 sampai 11 disebutkan tentang Firdaus. Dan orang Kristian pun kenal dengan syurga Firdaus, mereka memanggilnya Paradise. Paradise adalah asal daripada perkataan Firdaus. Cuma kalau amalan macam kita ni, iman cap ayam macam kita ni, Firdaus ni tak layak, tuan-tuan. Surga Firdaus ni first class punya Firdaus. Surga yang Firdaus ni first class. Yang layak masuk Firdaus ni Nabi-Nabi, para sahabat,
Orang solehin, syuhada, siddiqin, itu layak masuk Firdaus. Yang cap ayam macam kita ni, surga khuldi pun nasib baik boleh masuk. Kalau macam kita punya amalan lah. Macam rahmat kalau kita sedang kita ni. Firdaus ni tinggi sangat. Baik itu, walaupun Nabi kata mintalah surga Firdaus. Tapi terus terang kita ni tak layak. Bukan potongan kita. Waktu Imam Al-Ghazali pun terkenal doanya. Ilahilah stulil Firdaus si ahla. Wala aqwa ala naril jahim. Kita pun buat nasyid dah lagu itu. Ilahilah stulil Firdaus si ahla. Tuhanku, aku tak layak masuk surga Firdausmu. Itu sedang Imam Al-Ghazali. Kita Haji Ghazali ya, minta Firdaus macam-macam. Dia tak confident masuk Firdaus. Sedang Imam Ghazali. Tapi sebenarnya ada teknik kalau tuan-tuan nak masuk Firdaus. Ada teknik dia. Dia masuk surga ni ada juga taktik-taktik kita kena buat. Macam kami lah dari Tanjung nak sampai ke sini. Kalau ikut main duduk belakang kereta, pukul 10 baru sampai. Kena ada teknik lah. Potong kiri, potong kanan. Ulur tangan. Assalamualaikum. Baru boleh sampai Belapan Suku. Kalau tidak pukul 10 baru sampai. Surga ni pandangan saya. Jangan viral pelik-pelik pula. Boleh masuk kalau tahu teknik dia. Macam mana teknik nak masuk surga Firdaus? Saya bagi satu teknik lah. Sebab benda ni panjang. Lain tahun lah kita cerita. Macam mana nak masuk surga Firdaus. Satu teknik lah mudah. Tuan-tuan biasa tak mendengar hadis Nabi selalu sebut, aku kalau orang yang buat sekian-sekian akan masuk surga dengan aku begini. Nabi tunjuk jari dia yang dua. Banyak kan hadis tu kita jumpa. Macam contoh Nabi sebut, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Aku nanti dengan orang yang menjaga anak yatim dalam surga ini macam, kata Nabi. Nabi selalu tunjuk jari dia macam ni. Hadis Bukhari Muslim. Bila Nabi buat begitu, itu teknik, tips Nabi nak bagi tahu, hang boleh masuk surga sekali dengan aku. Aku tarik, masuk sekali dengan aku. Ini macam. Macam mana cara? Pertama, kata Nabi contoh, jaga anak yatim. Jaga anak yatim. Jadi jagalah anak yatim. Tuan-tuan, macam kita ada sekolah di sini. Nanti hari sekolah jumpa dengan guru besar, beritahu. Cikgu, ada berapa orang budak darjah 1, darjah 2, berapa orang budak susah. Budak miskin, anak yatim. Saya tanggung. Pergi kantin beritahu, makcik kantin, kalau budak-budak ni main makan sini, free. Jangan ambil duit. Nanti bulan-bulan saya bayar. Dia orang nak bungkus bawa balik pun tak apa. Tak ada masalah. Saya belanja. Tuan-tuan buat amalan begitu sampai budak tu dia besar, dewasa. Ini macam masuk surga dengan Nabi. Itu Nabi janji. Jadi balik kan tuan-tuan boleh bincang lah dengan orang rumah ya. Yang betul juga apa ustaz tadi bagi tahu. Kita ni amalan tak banyak nak masuk Firdaus, tak lepas. Tapi kita jaga anak yatim. Kita nak pelihara anak yatim di rumah kita pun tidak besar mana. Kita buat cara ustaz bagi tahu tadi. Kita belanja budak-budak anak yatim nak sekolah. Abang pun pernah dengar ustaz lain ada pernah ceramah. Anak yatim ni, kalau kita pegang rambut dia, satu helai rambut dia, satu pahala. Jadi bayangkanlah yang, itu bawa kepala anak dia. Kalau kepala mak dia, kita kira sekali yang lagi banyak pahala yang. Jadi abang ingat kita 2 in 1 tu lah yang. Ambil mak dia sekali dengan anak dia sekali. Ibu tunggal sekali anak yatim. Macam mana yang? Tonton tengoklah dia punya reaksi nanti. Dia tak cakap apa-apa. Dia tak bantah dah dia dengar ceramah kan. Dia pergi ke dapur, dia asal parang je lah. Serang. Tak apa dia buat, kita tak tahu. Serang. Banyak. Ini saya tak cerita malam, lain tahun lah kalau ada rezeki. Macam mana nak masuk surga sekali dengan Nabi. Dia ada banyak. Pelihara anak yatim. Apa lagi ya? Mendidik anak perempuan sampai jadi wanita solehah. Kan Nabi sebut akan bersama dengan aku. Ini panjang, lain tahun kita cerita.